Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan pentadbir dan guru-guru yang saya hormati dan sayangi sekalian. Baik, pada hari Rabu ini kita akan bermulalah pembukaan semula sekolah rendah yang dimulakan dengan murid-murid kelas tahun 5 dan tahun 6. Di sini saya ingin memberitahu sedikitlah tentang peranan guru bertugas harian. Peranan kumpulan guru bertugas harian. Biasanya dalam satu-satu kumpulan itu kena melantiklah seorang ketua untuk mengetuai kumpulan pada minggu tersebut. Jangan risau, boleh bergilir-gilir. Biar semua orang merasai ketua. Baik, guru yang bertugas, ini saya mohon jasa baik, mohon kerjasama daripada guru-guru supaya hadir sebelum jam 6.30 pagi. Ini untuk 3 hari inilah, dan jika ada penambahbaikan kita akan mungkin akan akhirkan sedikitlah pada minggu hadapan, tetapi bergantung kepada jumlah murid yang hadir. Baik, yang seterusnya sila agih tugas masing-masing di pintu utama di hadapan yang ada pondok pengawal dan di pintu belakang. Itu kena ada juga. Baik, lebihkan jumlah di pintu belakang sebab ramai murid masuk melalui pintu belakang. Okay. Maklumkan kepada murid-murid untuk meletakkan basikal di dewan terbuka dan susun dengan teratur dan kemas mengikut kesesuaian. Jangan letak di dalam kawasan sekolah di belakang blok bilik guru dan bersebelahan dengan tandas tu. Pastikan letak basikal di dewan terbuka. Penjarakan sosial ketika bertugas. Jangan terlalu rapat dengan pintu pagar utama. Semasa kita buat simulasi tadi, memang salah. Cuma saya nak melihat saja tadi. Sebab itu video tu kita tak dapat sharing lah, kongsi bersama dengan ibu bapa lah. Tapi saya seronok pada hari inilah bersama dengan cikgu-cikgu yang sporting, yang kadang-kadang lawak, banyak lawak, ada tersimpan raja lawaknya. Baik, terima kasihlah atas jasa baik ataupun kerjasama lah semua guru-guru yang terlibat sepanjang tempoh PKP, PKPB dan PKPP ini. Baik, pastikan tiada murid berdiri di luar pagar. Tadi guru-guru berdiri di luar pagar sampai polis pun hon kita. Baik, jika ada, jarakkan lagi lokasi bertugas. Pastikan tidak ada murid-murid berdiri di luar pagar sekolah lah, masukkan ke dalam. Baik, pintu utama, contoh agihan tugas. Ini kalau satu kumpulan itu ada 9 orang. Baik, satu orang guru imbas suhu murid. Bagi tahu, sebut kuat-kuat dengan murid. Ingatkan murid supaya ingat suhu. Baru kepada guru yang pertama. Dia ada flowchart dia macam tu. Kena ada catat alin dia lah. Baik, satu orang guru imbas suhu murid. Dua orang guru rekod suhu murid. Menggunakan Google Form lah yang kita reka. Guna yang tu dulu, walaupun lambat ke cepat ke, guna yang tu dulu. Kita buat eksperimen lah. Baik, satu orang guru pantau murid mencuci tangan. 7 langkah dengan betul menggunakan air dan sabun. Baik, 2 sinki disediakan di pintu utama, satu di depan quarters, satu berdekatan dengan PSS. Itu yang kita akan gunalah. Jangan guna sinki yang tong biru sebab sinki tong biru itu adalah khas untuk murid-murid semasa balik dari kelas sahaja. Itu sinki tong biru tu. Jadi kita ada 2 sinki. Rasanya cukup. Baik, pintu belakang, contoh agihan tugas. Satu orang guru seperti biasa imbas suhu murid. Ingatkan murid untuk ingat suhu. 3 orang guru rekod suhu murid. 3 orang guru sebab ramailah murid masuk. Baik, satu orang guru pantau murid mencuci tangan
dengan air dan sabun. 7 langkah dengan betul. Dua siki disediakan, 1 dan 2 berdekatan dengan menara. Agak rapat di situlah. Mohon cikgu nanti pantau lah di situ pantau. Baik, guru bertugas akan mengambil suhu murid sebelum masuk ke kelas masing-masing. Itu tugaslah. Guru bertugas akan merekodkan suhu dalam Google Form yang disediakan menggunakan telefon bimbit. Jika suhu murid-murid melebihi 37.5 darjah Celsius, sila arahkan murid untuk duduk di kerusi yang disediakan di sebelah pondok pengawal. Murid-murid tersebut akan diambil suhu sebanyak 3 kali selang 5 minit. Jika suhu masih tinggi, murid-murid tersebut disarankan untuk balik dan ibu bapa penjaga hendaklah merujuk kepada pihak hospital. Sila maklumkan kepada pihak pentadbir dan guru kelas nama murid-murid tersebut untuk dibawa ke bilik isolasi dan tindakan selanjutnya daripada pihak pentadbir dan guru kelas lah. Baik, suhu normal. Suhu normal maksudnya suhu yang tidak mempunyai masalah lah. Baik, jika suhu murid-murid normal, arahkan murid-murid akan terus bergerak. Arahkan murid-murid terus bergerak ke kelas masing-masing dengan mengikuti penanda arah berwarna kuning. Sebelum ke kelas, pastikan murid-murid mencuci tangan menggunakan sabun dan air di siki yang telah disediakan sekali sahaja dan terus ke kelas masing-masing. Murid-murid hendaklah mengingat suhu masing-masing dan dilaporkan kepada ketua kelas untuk dimasukkan ke dalam buku rekod suhu yang disediakan. Baik, yang ketiga itu tutorial rekod suhu murid. Baik, pagi tadi saya dah edarkan dalam grup WhatsApp lah. Sila pastikan telefon bimbit guru-guru tidak lowbat dan sentiasa update. Scan QR code yang hanya dipegang oleh guru yang mengimbas saja. Mengikut kesesuaian lah. Saya letak sini guru yang mengimbas sebab tugas dia tembak sahaja. Okey, kita tengok sama-sama macam mana tutorial rekod suhu murid ini. Okey, ini yang saya dah kongsikan. Cikgu-cikgu tekin pula. Cikgu-cikgu tekanlah. Pastikan handphone cikgu mesti ada liputan line lah, mesti ada line yang kuat lah. Okey, pilih murid. Selepas mengisi suhu, guru yang kedua, guru yang mengisi suhu murid, kena bertanyalah kepada murid. Adik, kelas mana? Contoh kita buat 5 inovasi. Murid tersebut 5 inovasi. Lepas itu kita pun next. Tekan next. Kemudian tanya siapa nama murid. Kalau cikgu tak tahu, macam saya tak tahu nama murid. Kalau cikgu mungkin kenal lah murid-murid. Okey, nama dia Ngu Xiu Yin. Okey, tekan Ngu Xiu Yin. Kemudian next lagi. Next Kemudian catatkan suhu. Tanya murid, berapa suhu tadi? Kalau dia cakap 32 ataupun 33.5, letaklah di sini. Suhu ini saya letak untuk average sahaja. Average untuk average. Saya lebih suka buat average lah. Sama juga. Baik, suhu kalau 35.5, letaklah di sini. Kalau murid tersebut 35, letak di sini. Kalau murid itu 37, letaklah di sini. 37.5 ke atas. Ini yang merah ni bahayalah. Bahaya. Suruh dia berehat. Kemudian tanya murid, berapa suhu? Tak ingat cikgu. Kalau tak ingat, letaklah 35 ni. Ini cara yang saya rasa mudahlah. Tak perlulah tanya lagi. Kalau murid tu tak tahu, cikgu suruh lagi tembak lagi. Maksudnya dia kerja kita ulang baliklah, reverse balik. Cakap saja suhu yang murid ni tadi, contoh dia 35.5. 35.5 tak ada di sini. Tekan saja di sini. Tekan di situ saja. Kemudian submit. Itu untuk murid yang pertama. Tahniah Adiwira hebat. Jangan lupa pesan pada murid untuk mencuci tangan. Beritahulah murid jangan lupa cuci tangan. Selepas ini jangan keluar. Ada seorang lagi murid.
submit another response. Okey, tadi tahun 5, sekarang kita buat tahun 6. Revolusi. Okey, tahun berapa murid? Tahun 6 revolusi. Tekan next. Okey, nama siapa? Nama saya ialah Nur Azati. Okey, tekan Nur Azati, tekan sahaja. Ya. Kemudian seperti biasa tekan next. Kemudian suhu berapa? Saya tak ingat cikgu. Tak ingat? Okey, okey. Letak saja 35 sebab dia dah berada dalam kawasan sekolah. Maksudnya kita suhu dia selamat lah tu. Kalau suhu murid itu tidak berada di kawasan sekolah, kita akan asingkan murid tersebut di sebelah pondok pengawal itulah, ada kerusi disediakan di situ. Baik, kemudian submit. Okey, kalau cikgu nak melihat respon-respon rakan-rakan guru yang bertugas, tekan dekat tu tadilah. Tekan situ. Nanti dia akan sistem akan generate lah. Generate, dia akan bagi ni. Kelas 5 orang respon. 5 orang murid dah masuk. Tadi saya buat 2 orang saja. Mungkin ada respon yang lama tadilah. Okey, 2 orang murid. Okey, 2 orang ni. Nama murid. Kalau guna laptop senang. Tekan saja dia akan keluar nama lah. Tekan macam ni ya. Kalau guna handphone dia tak boleh. Okey, kemudian tahun 5 revolusi. Tak sampai lagi. Mungkin masih tidur. Inovasi. Ada seorang tadi. Siapa seorang tu? Kalau tengok color-color di sini semua buta warna. Kalau guna laptop senang. Tekan saja. Oh, Ngu Siu Yin. Senang mudah. Senarai nama murid. 6 informasi seorang tadi. Ya. Okey, ini semua ada ni. Kemudian suhu. Bila orang tengok suhu, kita akan tengok average dia, average saja. Suhu di sini 37.5 tadi ni banyak 2 orang. Oi. Kita tengok sini 35 seorang, dia tak ingat. Nanti di sini kita tahu. Okey, murid yang tidak ingat berapa peratus, berapa jumlah dia. Suhu 34 kilo berapa jumlah dia. Ini ya. Ini cara saya lah. Mungkin cara saya tak sama lah dengan sekolah-sekolah lain. Tapi saya buat ini khas untuk SK campuran Daro. Jadi jangan kongsikan lah. Jangan kongsikan kepada sekolah-sekolah yang lain. Okey. Baik, itu sahajalah untuk respon. Ini kalau cikgu-cikgu nak melihat respon lah. Okey, kita balik semula ke sini ya. Harap tutorial tadi telah membantu cikgu lah. Telah membantu cikgu-cikgu. Baik, segala penambahbaikan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Kalau boleh saya tak nak ada isu tak bagus lah, pihak pentadbir buat macam tu, baru belum apa-apa cakap tak bagus. Tak sesuai. Kita buat dulu, barulah kita boleh buat penambahbaikan. Baik. Okey, 4, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Tak lama lagi ya. Kualiti sekolah dan kemenjadian murid. Yang tu guru-guru kena letak dalam kepala lah. Apa kehendak sekolah? Kualiti sekolah, kemenjadian murid. Baik, matlamat kita tahun 2020, kemenjadian murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, membudayakan nilai murni serta bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara melalui sekolah yang berkualiti. Sekarang kita nak sekolah kita berkualiti lah. Dan hal itu saya dah maklumkan kita akan lebih kepada pendidikan abad yang ke-21 lah, PAK 21. Ya, kita bermula dari bawah sikit naik. Baik, plan fokus. Fokus plan strategik 7 langkah ya. 7 fokus, 7 langkah. Baik, yang pertama memantapkan kualiti kepimpinan dan pengurusan. Ini termasuk pentadbir lah, pentadbir. Kena mantap. Kemudian meningkatkan kualiti PDPC kita. Walaupun keadaan COVID, penjajaran semula kurikulum, kita kena mantapkanlah kualiti tersebut. Kena tingkatkan. Memaksimumkan pembelajaran murid. Kalau dulu masa PKP, kita secara online, nak semak pun susah. Jadi bila dah bersemuka macam ini, saya harap cikgu-cikgu gunalah sumber ilmu ataupun sumber PDPC dengan semaksimum yang mungkin yang ada di sekolah kita.
Kemudian membentuk asasiah dan disiplin murid. Walaupun dalam keadaan ini, pastikan murid-murid sentiasa mengikuti segala SOP yang telah kita buat dan pihak-pihak Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, JPN, PPD, berarti sekolah jugalah sebagai pelaksana. Disiplin murid berteraskan nilai murni. Nilai murni sangat pentinglah dalam diri murid-murid. Baik, yang seterusnya memperkembangkan bakat murid secara holistik. Bakat murid sekarang ada Kanibal IMAS untuk KK ikut supaya dapat meningkatkan markah dalam PAJSK. Secara video, saya rasa yang ni tak ada masalah untuk guru-guru. Sekarang murid boleh pergi ke sekolah, maksudnya pada sebelah petang pun saya benarkanlah, walaupun PPD tak benarkan, tetapi pihak sekolah benarkanlah pada waktu petang. Tetapi pastikan SOP yang ketat digunakanlah untuk murid-murid. Kemudian mengukuhkan penglibatan komuniti dan agensi luar. Mengukuhkan penglibatan komuniti bersama agensi luar. Kita berkolaboratif bersama dengan Kementerian Kesihatan, pejabat kesihatan Daro, KK Daro, Hospital Daro, jika kita terlibat dengan apa-apa aktiviti lah. Contoh pada hari itu kita mungkin terlibat dengan bulan kemerdekaan ataupun bulan kebangsaan, dari bersama dengan pihak penerangan lah, tetapi belum ada lagi hitam putih setakat ini. Kemudian mengoptimumkan prasarana dan infrastruktur. Mungkin prasarana kita agak kurang, infrastruktur kita pun tidaklah seperti sekolah-sekolah yang berada di bandar. Jadi kita bersabarlah, dan ke arah itu memang pihak kami, pihak pentadbir sentiasa memaklumkan kepada pihak yang berkaitan lah, pemegang taruh kita. Jadi terimalah dengan seadanya. Dan sekarang kita akan menunggu peruntukan diturunkan ke sekolah daripada PPD, duit untuk membeli alat pengimbas suhu lah yang baru, sebab kita lebih kurang memerlukan 7 buah lagi supaya kelancaran di sebelah pagi itulah senang untuk kita buat. Baik, kali ini kita gunalah saja ada 2, satu daripada pihak mula-mula dulu daripada Kementerian Pendidikan, satu kita beli, satu sumbangan daripada PIBG, dan satu lagi untuk kegunaan kita itu khas untuk daripada kelab guru lah, itu untuk guru lah. Kalau dah habis guna nanti mungkin boleh digunakan di gate yang belakang lah, gate yang banyak jika kesempatan lah, ada masa. Sebab kita guru bertugas awal, mungkin guru yang tak bertugas tu hadir selewat-lewatnya pukul 7-10 minit lah, itu yang paling lewat. 7-11 minit tu kira lewat, nanti saya akan gariskan warna merah lah. Baik, sekian, salam hormat, itu saja untuk perkongsian pada hari inilah. Jika ada sebarang persoalan, boleh maklumkanlah kepada pihak pentadbir. Penambahbaikan memang akan kita buat selepas 3 hari kita buat 3 hari pelaksanaan lah pembukaan sekolah. Okey, saya itu saja. Sekian, terima kasih.